Ramai. Hadirin semua diminta berdiri semasa acara selawat dijalankan. Dengan itu majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, di hari yang berkah ini kami zahirkan rasa syukur yang tidak terhingga atas segala anugerah-Mu kepada kami seluruhnya. Lantaran itu, Ya Allah, jadikanlah kami semua sebagai hamba-Mu yang beriman, yang bertakwa, yang berilmu, yang berakhlak mulia, yang sejahtera di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sempena majlis sambutan Maulidi Rasul ini, kami mohon keampunan atas segala dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali kepada-Mu, Ya Allah. Kami juga memohon restu dan rahmat-Mu sempena sambutan Maulidi Rasul ini. Semoga Engkau, Ya Allah, memberi hidayah dan petunjuk kepada hati-hati kami. Engkau memperkukuhkan perpaduan kami. Engkau menjamin rezeki kami. Engkau memberi kekuatan serta semangat yang tinggi kepada kami. Dorongkanlah kami ke arah melaksanakan kebaikan dan amal soleh. Serta kami mohon dipanjangkan usia, diliputi dengan sihat walafiat, mengimarahkan dan memakmurkan negara kami yang tercinta ini. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Kami pohonkan juga, Ya Allah, keselamatan dan kesejahteraan, keamanan dan kemakmuran dan keberkatan negara kami yang dikasihi. Rakyatnya sejahtera sentosa, agama-Mu terus terpelihara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azilal mu'tadin az-zalimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin warfa' anhumul qahta wal bala wal harba wal ihtida birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Marilah sama-sama kita berdiri dan berselawat ke atas junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ashraqal badru alaina fahtafat minhul buduru mithla husnika ma ra'aina qatu ya wajha sururi. Ya Nabi salam
salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika al-munshiri wa akhfa mustajibu da'awati Rabbi irhamna jami'a bi jami'in salihati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wassalatullah ala Ahmad adda tahlili suduri Ahmadul Hadi Muhammad sahibul wajhil muniri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bacaan doa sebentar tadi memberikan kelancaran majlis kita pada hari ini, dan bacaan selawat tadi dapat mengeratkan lagi hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memungkinkan kita untuk memperoleh syafaat daripada baginda kelak. Hadirin dan hadirat yang dikasihi, majlis kita diterus beranjak dengan atur cara seterusnya. Pihak majlis berbesar hati menjemput dan mempersilakan yang dihormati Tuan Haji Zulkifli bin Abdul Latif selaku Ketua Kampung Bindu untuk menyampaikan sepatah dua kata. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sadri wa yassir amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan pengacara majlis, saudara salihin, imam dua Masjid Jami' Kampung Bindu. Yang saya hormati Encik Abu Bakar bin Mak Yusof pelaku pengurusi sambutan dan juga pengurusi Masjid Jami' Kampung Bindu serta ahli tatakuasanya. Yang saya hormati Encik Izam bin Taslim, wakil daripada YB Hamidullah. Yang saya hormati penceramah kita, penceramah kita yang tak asing lagi, Ustaz Al-Fadil Ustaz Muhammad Rasul bin Isa. Yang saya hormati Tuan Guru Besar Sekolah Agama Bindu, Puan Suraya binti Dasuki serta guru-gurunya. Yang saya hormati Tuan-tuan haji, puan-puan haja, tuan-tuan
puan-puan, anak-anak yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang berbahagia ini dapat kita bersama-sama untuk hadir dalam majlis sambutan Maulidi Rasul. Hadirin hadirat yang saya muliakan, saya mengucapkan salam sejahtera dan salam sambutan Maulidi Rasul kepada seluruh hadirin yang saya hormati. Hari ini kita berkumpul dalam kegembiraan, bersyukur untuk merayakan kekasih kita Rasulullah SAW yang diutuskan kepada kita sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Saya ingin mengucapkan salam Maulidi Rasul kepada semua saudara-saudari sekalian. Hari Maulid ini adalah saat yang amat bersejarah dalam sejarah Islam. Hari ketika cahaya ilahi turun ke bumi melalui kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa pesan pendamaian, kasih sayang dan keadilan kepada seluruh manusia. Bagi kita ini bukan hanya sebuah perayaan, tetapi juga peluang untuk merenung dan menilai bagaimana kita dapat hidup mengikut contoh Nabi sebagai insan yang berakhlak mulia, penyayang dan berusaha untuk menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Maulidi Rasul adalah saat yang istimewa di mana kita mengenang dan menghormati kehidupan serta ajaran Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah teladan yang luar biasa, membawa cahaya kehidupan kepada umat manusia. Ajaran-ajaran beliau, baik dalam akhlak, kebaikan dan keadilan, adalah pedoman untuk kita dalam menjalani kehidupan. Dalam dunia yang seringkali penuh dengan konflik, ketidakadilan dan ketidaksamaan, ajaran Nabi Muhammad SAW tetap relevan. Beliau mengajar kita untuk mencintai sesama manusia, berbuat kebaikan kepada semua makhluk Allah dan berusaha untuk memperbaiki dunia ini. Maulidi Rasul adalah peluang bagi kita untuk merenungkan bagaimana kita dapat mendekati ajaran Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, pada saat yang sama kita tidak dapat melupakan penderitaan yang sedang dialami oleh rakyat Palestin. Mereka seperti kita adalah manusia yang memerlukan bantuan dan sokongan kita. Konflik berterusan dan ketidakstabilan di wilayah tersebut telah menyebabkan penderitaan yang luar biasa, terutama di kalangan kanak-kanak dan wanita. Sebagai umat Islam dan manusia yang berperi kemanusiaan, kita mempunyai tanggungjawab untuk bersolidaritas dengan mereka dan mencari jalan untuk membantu mengakhiri penderitaan mereka. Solidaritas dengan Palestin adalah satu langkah penting dalam melaksanakan nilai-nilai Islam yang mengajar kita untuk menyokong yang lemah dan menegakkan keadilan. Bagi kita, ini bukan hanya satu politik tetapi juga isu kemanusiaan. Kita harus mendukung upaya pendamaian dan menyeru kepada dunia untuk bekerja bersama dalam mencari penyelesaian yang adil dan berkekalan bagi rakyat Palestin. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya ingin mengajak semua warga kampung untuk bersama-sama bersolidaritas dengan Palestin. Ini termasuk sumbangan kemanusiaan, sedekah wang ringgit dan penyebaran kesedaran mengenai isu Palestin kepada masyarakat setempat. Kita juga mendoakan keamanan dan keadilan untuk rakyat Palestin dalam setiap doa kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, dalam sambutan Maulidi Rasul ini, marilah kita mengambil inspirasi dan kehidupan Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan kasih sayang,
kebaikan dan keteguhan dalam menghadapi cabaran. Marilah kita berkomitmen untuk menjadi individu yang lebih baik, menjadikan dunia kita tempat yang lebih baik untuk semua, dan memberi sokongan kepada yang memerlukan seperti rakyat Palestin. Dengan ini akhir kata saya ingin mengingatkan kita bahawa solidariti dan pendamaian adalah tugas kita sebagai umat Islam dan manusia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua dan menguatkan tekad kita untuk mencapai keadilan dan perdamaian di surga. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya ini, saya memohon dan ampun dan maaf jika dalam ucapan ini ada kata-kata yang menyinggung perasaan, dan yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang lemah itu datang dari diri saya. Saya dengan ini mengakhiri ucapan saya dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan pada Tuan Haji Zulkifli. Seterusnya beralih ke agenda yang berikutnya. Pihak majlis menjemput Encik Abu Bakar bin Muhammad Yusof selaku pengurusi masjid untuk tampil ke pentas bagi menyampaikan kata-kata aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Yang dihormati Tuan Pengurusi Majlis, Tuan Haji Zulkifli binti Abdul Latif selaku Ketua Kampung Bindu, yang dihormati Wakil Datuk Sungguh Amirul Huda Ahli Parlimen Sigading, yang dihormati Pengulu Mukim 6 Haji Muhammad Khairul Muhammad Khalid, yang dihormati Tuan Penceramah Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rasul bin Isa, Tuan Guru Besar Sekolah Agama dan para guru-guru sekolah agama. Tidak dilupakan juga buat barisan guru-guru, rakan-rakan warga penduduk Kampung Bindu dan anak-anak muda pewaris generasi Muslim dan Muslimat Kampung Bindu sekalian. Hadirin dan hadirat sekalian, salam sejahtera. Malam ini kita berkumpul merayakan Maulid Rasul, hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, rahmatan alamin. Selamat Hari Maulid saya ucapkan kepada semua yang hadir pada malam ini. Maulid Rasul adalah perayaan sambutan memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW yang membawa cahaya Islam kepada alam semesta. Nabi Muhammad SAW adalah teladan dan kasih sayang, adalah cahaya yang menerangi jalan kita. Di kesempatan ini saya ingin mengajak semua untuk terus mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian kita. Saudara dan saudari sekalian, kita juga tidak boleh lupakan krisis konflik, peperangan dan penderitaan yang sedang berlaku buat saudara kita di Palestin. Sesungguhnya ujian yang mereka hadapi terlalu berat dan tidak terungkap dalam kata-kata. Atas dasar semangat persaudaraan dan kemanusiaan, pada malam ini pihak Masjid Jami' Kampung Bindu ada mengadakan kutipan derma untuk tabung Palestin untuk membantu rakyat-rakyat di sana. Sumbangan seikhlas daripada sahabat-sahabat semua amatlah kami hargai dan menjadi asbab kebaikan buat kita di sana nanti. Sahabat-sahabat bolehlah memberi semangat di tabung derma Palestin di masjid atau di sekitar yang anak-anak kami
power untuk tabung Palestin. Dan jika tidak dapat memberi secara dalam bentuk keuangan, teruskanlah berdoa untuk kebaikan bagi kemenangan mereka. Sesungguhnya doa-doa kita ini adalah antara senjata kekuatan buat mereka di sana. Hadirin sekalian, dalam perayaan Maulid ini mari kita berjanji untuk terus mengikuti dan mengamalkan ajaran Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad SAW dalam berbuat kebaikan dan kasih sayang. Marilah kita berdoa agar Allah memberkati rakyat Palestin dengan keamanan, kesejahteraan dan saya juga tidak berniat untuk mengambil masa yang lebih lama. Sekian saja daripada saya. Terima kasih dan selamat Hari Maulid Rasul. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Encik Abu Bakar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, tanpa melengahkan masa lagi, acara yang kita semua nanti-nantikan, majlis diteruskan lagi dengan agenda utama majlis dengan menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Rasul bin Isa untuk tampil bagi menyampaikan ceramah Maulid Rasul. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu wahdahu la syarika lah, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang bahagia, sahabat saya, untuk penghulu Mukim 6, untuk Haji Khairul, wakil rasmi OYB Aminul Huda,
Tuan Haji Zulkifli, Ketua Kampung Bindu, Tuan Haji Abu Bakar, pengerusi masjid, tak dilupakan sahabat saya Ustaz Safiuddin, penggerak masjid dan surau, guru besar Sekolah Agama Bindu, para asatizah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ayahanda-ayahanda, bonda-bonda, abang-abang, akak-akak, adik-adik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana pada malam yang mulia ini, malam yang indah ini, sama-sama dapat kita dipertemukan di rumah Allah ini, tidak lain tidak bukan untuk kita beribadah, untuk kita berkasih sayang, untuk kita berkongsi ilmu. Moga-moga ukhuwah yang terjalin ini lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Terlebih dahulu terima kasih juga kepada Tuan Haji Abu Bakar sebagai pengerusi jawatan kuasa sambutan Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam kerana sudi menjemput saya untuk sama-sama kita berkongsi ilmu pada malam ini. Kaifa halukum jami'an? Agak gareba. Orang Bugis tak ada. Sini Banjar, Melayu. Khabar waras. Alhamdulillah. InsyaAllah sebelum kita pergi jauh lagi, saya nak bertaaruf dulu, berkenal-kenal. Orang tua kata apa? Tak kenal maka tak cinta. InsyaAllah saya namanya Muhammad Rasul bin Isa. Asal kelahirannya jauh, daripada Johor baru sana. Tu yang Isyak baru sampai sini. Dari Johor, kan kampung Melayu Pandan, Johor Baru. Ada orang Pandan sini. Tahu tak Pandan ni kat mana? Kan? Pasar burung Pandan tahu? Ibu-ibu pernah minum air kotak Yos? Pernah? Air kotak Yos, ada kicap, ada sos. Kilang Yo Yap Seng tu depan kampung saya. Kalau orang bandar kan, belah-belah Kuala Lumpur, kawasan yang rumah dia 500 juta harganya, panggil kawasan saya tu kawasan Stang Garden. Macam sedap dengarnya. Tahun 80-an, 90-an tu biasalah jimat air, mandi air banjir. Kan, yang tahulah kawasan tu kawasan Stenggan, Kampung Melayu Pandan. Alhamdulillah dibesarkan di situ. Kemudian melanjutkan pelajaran dia di Sekolah Agama Arab Bugis Siah Tampuk. Itu yang Isa ngomong Bugis Siti. Lebih-lebih tak boleh. Sikit je malam ni. Buka hanya sikit je, sikit boleh lah. Alhamdulillah hampir 5 tahun di sana. 2005 di Ma'had Johor, kemudian 2006 sehingga 2010 di Universiti Sains Islam Malaysia, dinilai sana. Kan tempat ibu-ibu dulu 3 bas, 4 bas pergi beli kapet, langsir. Kan macamlah kat Johor ni tak ada orang jual langsir. Sanggup pergi ke nilai 3 sana. Masa tengah top dulu nilai 3. Ingat tak? Kan tahun 2005 kan, 2006 tu nilai 3 tengah naik. Alhamdulillah 4 tahun di sana. 1 hari bulan 6 2011 diterima masuk di Jabatan Agama Islam Negeri Johor, bahagian pengurusan masjid dan surau. Hampir 8 bulan di
Biasalah orang sebut kompleks Islam, kan. Ibu pejabat di sana hampir 8 bulan. 13 hari bulan 2 2012 berpindah ke daerah pertama saya, iaitu daerah yang mana ni abang-abang biasa 3 hari 2 malam tak balik. Pergi Tioman, pergi Pulau Pemanggil, buat apa? Candat sotong, Pulau Aur. Daerah yang paling banyak pulau daerah mana? Daerah Mersing. Alhamdulillah hampir 8 tahun juga di Mersing. Pertengahan bulan 3 2019, alhamdulillah ada rezeki berpindah ke daerah Batu Pahat. Bertemu kita malam ni. Alhamdulillah dulu duduk di Mersing makan nasi bujang, duduk rumah bujang, kawan pun dengan orang-orang bujang. Hari Khamis pukul 3.30 tu dah lawa-lawa, dah handsome, dah cantik-cantik, dah bedak kanan kiri, dah param kat dahi. Buat apa? Daripada hari-hari makan nasi bujang, kita tukar status. Statusnya sedar diri nak balik Sungai Jambi 200 sana, Rengit. Ada orang Jambi sini, kan, kampung Sungai Jambi 200 di Rengit sana. Alhamdulillah isterinya orang kampung situ pun dah buat rumah di situ sebelah rumah mertuanya. Alhamdulillah. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, syukur, tahniah, terima kasih kepada semua jawatan kuasa yang terlibat untuk mengadakan majlis yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita ambil daripada ikhtibar hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, bersusah payah menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, percayalah, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan baginya jalan untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana saya berterima kasih, alhamdulillah, kan ibu-ibu, ayah-ayah, atuk-atuk, jangan risau kalau anak-anak kita di dalam sana sedang berlari. Ada satu tempat tu saya pergi, ujiannya Dewan Orang Ramai, sebelah tu ada taman permainan. Kalau anak-anak berlari ni kita tak risau sangat. Takut Pak Naib yang berlari dalam tu, itu yang saya risau. Bekerja pula dengan Tok Penghulu. Itu yang perlu kita semua risaukan. Biasalah anak-anak tengah zamannya begitu, tak apalah, dia pun berada dalam rumah Allah, ada juga dalam majlis ilmu ini pun, alhamdulillah, dah rasa syukur dah kita nampak anak-anak kita dapat berada di dalam majlis yang mulia ini. Hadirin hadirat mati Allah sekalian, Tok jangan lupa letak kat kerusi saya satu. Pasal plannya balik dia nak singgah Benut rumah atuknya. Adik-beradik balik dari KL. Jadi kalau orang luar ni dia jakun sikit dengan Johor, kan. Johor ni selagi tak jumpa Rejab, selagi itulah Maulid. Kita alhamdulillah tak risau. InsyaAllah esok ada lagi Maulid kat mana Ustaz? Kan makan biryani lagi. Kan jangan risaulah kita, alhamdulillah. Kan itu keunikan di Johor ini. Kan kalau Batu Pahat, Allahu Akbar, kan Maulid Nabi ni yang kita tunggu-tunggu. Selain daripada berbuka puasa, Maulid Nabi, Allahu Akbar. Kan kita dapat berkasih sayang, kita dapat berkenal-kenal, kita dapat berkongsi ilmu, kan kita dapat
inilah mungkin susah nak jumpa majlis yang mana ada kaum ibu, kaum perempuan dan kaum ayah lelaki ni. Inilah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat mati Allah sekalian, sebelum kita pergi jauh lagi, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, berpesan di dalam hadisnya, celik je mata bangun pagi, apa perkara yang perlu kita buat? Ingat harga beras. Salah. Ingat harga sawit. Kalau saja daripada ringgit tu hari-hari, daripada kampung, daripada rumahnya nak ke Batu Pahat, ikut jalan Rejosari tu ada 3-4 tempat rang sawit. Tengok hari-hari ni 600, 58, 67, 800, alhamdulillah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, celik je mata bangun pagi, ingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Baca doa bangun tidur, bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Malam tadi kita semua ni Allah Subhanahu wa taala matikan kita seketika. Tidur itu disebut sebagai apa? Mati kecil. Dan alhamdulillah bangun pagi Allah masih pinjamkan kita nyawa. Allah masih izinkan kita ini berada di atas dunia ini. Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk sama-sama dengan ahli keluarga kita, suami, isteri, anak-anak, masyarakat, jiran, tetangga kita. Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk beramal ibadah, muhasabah diri, perbaiki diri kita pagi tadi. Alhamdulillah. Bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Celik je mata, ingat Allah Subhanahu wa taala. Bangun, baca doa bangun tidur. Ingat lagi tak doa bangun tidur ni? Alhamdulillah. Saya ni memang suka jalan-jalan, suka tanya soalan. Ni panjang kan? Suka tanya soalan. Baik. Baca doa bangun tidur, bentuk kesyukuran kita. Kan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kan amin ya Allah, syukur. Alhamdulillahillazi, ya Allah. Kan kita puji Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Allah, thank you Allah, segala puji bagi Allah, syukran Allah. Kenapa? Kita masih diizinkan berada di atas dunia ini. Syukur. Perkara pertama yang saya nak kongsikan pada hari ini, iaitu ikut sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita perbanyakkan bersyukur. Perbanyakkan bersyukur. Syukur ini mudah nak sebut, tapi Allahu Akbar, nak amalkannya, nak laksanakan syukur itu bukan mudah. Cakap senang, tapi nak syukur itu bukannya mudah. Perlukan mujahadah, perlukan keimanan, perlukan istiqamah. Untuk apa? Kita sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari ini kita nak berbicara tentang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kita satu hati. Dalam hati itu ada bermacam rasa: sayang, sakit, marah, benci, geram, dendam. Dan hati itulah yang mana kita nak tunjukkan rasa cinta, rasa kasih sayang kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana cerita tentang cinta, sayang,
rindu kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, perlu sayang kita ini lebih daripada sayang segala-galanya. Sayang baginda ini, cinta baginda ini lebih daripada kita cinta kepada suami, isteri dan anak-anak kita. Sebagai apa? Tanda keimanan kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang putih sebut cinta apa? Love. Orang Itali sebut cinta apa? Amore. Orang Cina, waktu sekolah rendah dulu kan selalu sebut apa? Work aini, kan? I, cinta. Orang Arab sebut cinta hubbun. Ni adik-adik perempuan, orang Korea sebut cinta apa? Sarang. Betul? Saranghi. Orang India, orang Hindustan sebut cinta प्यार, प्यार जिंदगी दे हिंदुस्तान, हल्दी जो प्यार करेगा, आसिबाती, syabas, Inspektor Sahab. Itu yang kita tahu. Bila mana nak cerita tentang cinta, satu perkara yang mudah disebut tapi nak terjemahkan tu macam mana? Contoh tadi saya ada lihat adik-adik, ada yang pakai maflah Palestin, di lehernya, di depan saya pun ada, alhamdulillah. Ada yang ikat di songkoknya, lagi semangat, alhamdulillah. Kan cinta. Ibu ayah kalau kita, alhamdulillah, dah keluar dah. Adik tahniah, kan. Ibu ayah, bagaimana kita dulu? Kalau dulu kita nak ingat semula macam mana aku bercinta dulu, kan? Kalau cinta ni apa? Angau, lautan Batu Pahat sanggup ku renangi, nak pergi balik papan sana. Gunung Banang sanggup ku daki, Laut Bindu sanggup ku renangi, pergi ke Parit Besar sana. Ini cinta ni. Kalau sebut cinta, contohnya hari ini kita tak dapat tengok muka wajah kekasih kita, cukuplah kita nampak bumbung rumah dia pun, ya Allah, dah menggetar hati kita. Contoh kalau kekasih kita duduk mana? Duduk Melaka contoh. Kita lalu daripada Seri Medan tu nak ke Parit Yani, nampak, cukup kita nampak signboard tulis Melaka, itu pun ya Allah dah tak apa panggil pijak pedal minyak tu pun ya Allah tak karuan dah. Kerana apa? Cinta punya pasal. Ini kan pula kita nak cerita tentang cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semua ini inginkan syafaatnya, inginkan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala utuskan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Bukan hanya kepada kita ini di penduduk kawasan Bindu, tidak, di Batu Pahat, di Johor, di Malaysia, di dunia, bukan, seluruh alam. Allahu Akbar. Itu yang kita ini perlu bermujahadah. Kita ini perlu tunjukkan rasa cinta, rasa kasih sayang kita kepada insan yang suatu hari nanti kita semua ingin berada bersama-sama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibangkitkan bersama-sama baginda di syurga Allah Subhanahu wa taala sana. Amin Allahumma amin. Kita pun dah berasa cukup bahagia, bersyukur kerana berada di dalam majlis ilmu ini
yang mana juga disebut sebagai taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Dah masuk di dalam taman, insya-Allah satu hari nanti kita akan sama-sama menuju ke gerbang syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sedang pendengar mati Allah sekalian, bila mana kita cerita tentang cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perlu juga kita ini mencintai apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta apa yang ada di sekeliling Nabi, cinta kepada sahabat Nabi, cinta kepada ahli keluarga Nabi, cinta kepada sunnah-sunnah Nabi. Yang mana pada malam ini yang kita nak kongsikan beberapa perkara yang mudah-mudah sahaja, yang simple-simple sahaja, yang mana perkara itu hari-hari kita lakukan, yang mana perkara itu ada di sekeliling kita. Supaya apa? Tiap-tiap hari kita buat, kita lakukan, kita ikhlaskan niat kita dan kita ingat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, malam ini saya nak kongsikan satu hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Al-Quran. Kalau kita ingat lagi, sewaktu kita belajar dulu, ada 4 kitab samawi yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke langit dunia, iaitu kitab Zabur kepada Nabi. Ayah-ayah, kitab Zabur kepada Nabi siapa? Nabi Daud alaihi salam. Kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan Al-Quranul Karim kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada malam ini saya nak kongsikan satu hadis. Moga-moga hadis itu dapat memberi semangat, motivasi, dorongan, penguat dalam diri kita untuk apa? Untuk sayang, untuk cinta apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran, dan menjadi pedoman dalam hidup kita. Kalau boleh kita ini wajibkan dalam diri kita, tiap-tiap hari kita ini perlu mengaji, perlu baca Al-Quran. Beruntung bagi mereka yang alhamdulillah dapat jaga solat. Kenapa? Dalam solat dia dapat mengaji. Maksudnya apa? Dapat baca ayat suci Al-Quranul Karim. Cuba bayangkan, dah tak jaga solat, agak-agak bila dia nak mengaji. Tanamkan dalam diri kita supaya apa? Kita ini hari-hari dapat mengaji, dapat menyebut kalimah-kalimah thayyibah, dapat berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Kita itu selain daripada mengaji, dan kita mengkaji apa yang ada pada Al-Quranul Karim. InsyaAllah hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin ada yang dah pernah dengar sebelum ni. Tak apalah, kita jadikan ni sebagai suatu ilmu supaya kita dapat lebih ingat perkara ini, iaitu al-mahiru bil Quran. Al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Yang bermaksud al-mahiru bil Quran, mahir dalam bahasa Melayu yang kita gunakan, percakapan seharian kita itu, ada perkataan-perkataan yang kita ambil daripada bahasa Arab. Contohnya apa? Malam ni kita semua duduk di atas apa? Kerusi. Kerusi dalam bahasa Arab apa? Kursiyun. Kerusi. Saya alhamdulillah daripada rengit tadi
sampai ke Masjid Bindu ni naik kereta. Kereta dalam bahasa Arab apa? Kalau kursiun, macam bunyi-bunyi yun tu, kita cuba letak kereta yun. Betul Ustaz? Kereta yun. Kereta itu sayyaratun. Dalam cerita Piramdi, cerita Piramdi ada cerita Labu Labi. Ada seorang Pak Haji, namanya siapa? Haji Bakhil, kan? Bakhil tu dalam bahasa Arab hari-hari kita sebut. Kan kalau pergi kedai tu, kan nak minta 30 sen kurang pun tak boleh. Haji Bakhil tak hidung masin punya Pak Haji. Contoh, kan, Bakhil. Mahir, apa itu mahir? Yang dalam hadis tadi, al-mahiru bil Quran. Siapa yang mahir dengan Al-Quran? Siapa yang ada ilmu tentang Al-Quran? Siapa yang boleh membaca Al-Quran? Panjang pendeknya dijaga, hak-hak hurufnya diberi, tajwidnya dijaga. Orang ini ada ilmu tentang Al-Quran, mahir dengan Al-Quran. Mahir. Saya ni mahir dalam bidang apa? Pertukangan. Mahir dalam bidang masakan. Maksudnya ada ilmu dalam sesuatu bidang, sesuatu perkara. Al-mahiru bil Quran, siapa yang mahir dengan Al-Quran, ma'as-safaratil kiramil bararah. Mereka itu akan bersama-sama para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala di syurga sana. Itu bagi golongan yang mahir dengan Al-Quran. Ustaz, bagaimana pula dengan saya ni Ustaz, yang baca Qurannya pun merangkak-rangkak, tergagap-gagap, payah, lambat, susah nak sebut perkataan-perkataan dalam Al-Quran. Ini yang kita nak cerita malam ni, yang kita nak kongsikan pada malam ni, yang kita nak ambil semangat, pengajaran, motivasi daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Yang mana baginda Rasul sambung lagi dalam hadisnya, wallazi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Al-Quran. Dia baca bukan tak baca. Baca bukan terus tinggalkan Al-Quran, bukan terus buang Al-Quran, tidak. Baca, cumanya dia ni dalam keadaan apa? Wayatata'ta'u. Wayatata'ta'u tu apa? Merangkak-rangkak, tergagap-gagap, payah, susah nak sebut perkataan dalam Al-Quran. Itu yang kalau dalam tadarus tu, dia ni bukan tak nak baca, cumanya dah pukul 12, orang nak balik dah nak sahur, dia satu baris pun tak habis lagi baca. Kan? Aku bukan tadarus dengan Pak Imam, Pak Bilal, cuma itulah masalah aku. Ibu-ibu, ayah-ayah, dalam hadis ini kita lihat maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala kepada golongan yang macam ni. Golongan yang tergagap, yang payah, yang lambat ni. Dalam hadis itu ada disebut, kan, Allah Subhanahu wa taala beri apa? Ajrani, 2 ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran yang pertama kerana apa? Kerana membaca Al-Quran itu muta'ambidan bitilawatuhu, dikira sebagai satu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ganjaran yang kedua kerana apa? Sangkingnya dia nak mengaji tu, Allah lihat kesungguhan dia, Allah lihat semangat dia, Allah nilai, kan, semangat dia. Tak apalah, orang nak kutuk, orang nak keji, orang nak ngata aku terpulang, itu orang. Tapi bila mana Allah dah ketuk pintu hati aku untuk berubah, aku nak buat perubahan. Itu yang kadang-kadang dia baca lambat, bacanya merangkak, kan. Kadang-kadang tertukar panjang pendeknya.
Itu tak apa, jangan tertukar kunut panjang dengan kunut pendek, sudahlah. Kan? Biasalah kalau kita interview adik-adik nak kahwin kan. Ustaz, saya ni nak baca kunut panjang ke kunut pendek? Allah, kan? Kan tak lulus tak kahwin pula, tak apalah, kita bagi dia lulus, kan? Dalam hadis tadi kita lihat betapa pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada inilah golongan yang kita nak cerita ni. Golongan yang mana mereka ni bukan terus tinggal Quran, bukan terus tinggalkan mengaji, tidak. Dia ni mengaji juga, semangat nak mengaji, cumanya merangkak-rangkak. Hadirin hadirat muslimin muslimat dan mati Allah sekalian, hadis tadi yang mudah kita faham apa? Ada dua golongan. Golongan yang boleh mengaji dan golongan yang ngaji juga, cumanya tergagap-gagap, merangkak-rangkak. Kalau kita lihat contoh dalam cerita apa? Pendekar Bujang Lapuk. Ni filem hitam putih sikit lah. Dalam Pendekar Bujang Lapuk itu ada 3 jejaka, Aziz, Sudin dan Ramli. Betul? Ada seorang pendekar namanya Pendekar Mastur, Mustar. Duduknya di hujung Kampung Bindu sana, Kampung Pinang Sebatang. And dah selesai bergaduh di jeti, kan ada seorang tu, orang alam lah, Banggali ke Bangla ke, dah campak orang ke laut. Last dia pun kena campak ke laut. Habis babak di jeti tu, pergi ke rumah Wak Mustar. Dia nampak Wak Mustar ni ada ilmu persilatan yang hebat, nak menuntut ilmu. Pergi rumah Pak Mustar hari pertama, sebelum buka gelanggang, kita anggaplah macam apa, ayat buka gelanggang lah, kan? Sebelum baca tu Pak Mustar minta dia supaya baca juga, kan? Baca, rupanya mereka ini buta huruf, tak pandai baca. Esoknya disuruh 3 orang jejaka ni pergi mana? Pergi belajar. Kita ni ibu-ibu ayah-ayah, kalau terpaksa begitu sekali pun, pergilah belajar. Pergi masuk kelas orang dewasa, kelas fardu ain, kelas ngaji, nak kenal huruf, nak kenal perkataan, nak kenal ilmu. Kenapa? Yang kita risau apa? Kita balik nanti bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan apa? Kita tak pandai mengaji. Itu yang kita risau. Kita tak pandai sebut Allah. Ni WhatsApp boleh baca, Facebook hari-hari tengok, TikTok, Allah. Kan ibu-ibu, tak cukup 700 view, aku tak masak mie goreng. Kan? Semua nak tunggu view, kan? Tak tahu abang ngajinya pukul 10 dah ke buluh dah. Nak tunggu view, kan? Yang kita lihat di situ tak apa, walaupun terpaksa kita ingin masuk kelas dewasa, pergilah. Supaya apa? Kita ini kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Takut-takut kita ni dipersoalkan, dipertikaikan. Alhamdulillah. Sini je dek, tak apa, santai-santai. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Pengerusi. Ya Allah, bukan tak nak yang ini, yang jernih ni, tidak. Tapi dapat yang keruh tarik tu lagi, ya Allah. Tapi tak apa, kita kena syukur malam ni. Alhamdulillah. Yang kita takut apa? Ya fulan, aku pinjamkan nyawa sekian pada engkau 40 tahun, 20 tahun, 70 tahun, tapi engkau balik bertemu aku dalam keadaan kau tak pandai mengaji. Allah, kau tak pandai sebut kalimah thayyibah, kau tak pandai apa, tak pandai nak perbaiki diri kau. Itu yang kita takut. Kenapa?
Dalam hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada kita, kan, kita ini akan dipersoalkan tentang 4 perkara. Kaki kita ini tidak akan melangkah di yaumil mahsyar sana selagi mana kita tak disoal 4 perkara. Antara salah satunya tentang usia kita. Usia saya, usia Pak Naib, kan, usia ayah-ayah, bunda depan saya ni, kita semua akan dipersoalkan tentang usia, tentang harta. Ni amanah. Yang kita takut itulah, dah Allah beri pinjam usia tu, tapi kita ni balik dalam keadaan nothing, tak ada apa-apa. Itu yang kita risau. Kalau Pak Ma'on tu faham-faham lah, buku sejarah dia pandai baca. Pak Ma'on yang kena, kan. Tapi kita ni, kita nak muhasabah malam ni, agak-agak apa nak jadi pada aku ni? Ni generasi kita sekarang ni, agak-agak apa nasib aku, suami, isteri, anak-anak aku nanti. Adakah aku ni dapat sama-sama masuk syurga bersama dengan ahli keluarga aku nanti? Ni kita muhasabah diri kita, supaya kita ni, ya Allah, pergi masuk kelas orang dewasa sekalipun tak apalah, supaya apa? Dapat muhasabah, dapat kenal Allah, dapat dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang perlu kita usahakan, itu yang perlu kita jihad, itu yang perlu kita ambil cakna dalam diri kita ni. Agak-agak sampai bila aku ni tak nak berubah? Kan? Agak-agak main agak-agak je. Kenapa? Cerita manusia ni singkat je. Ceritanya singkat. Ada 3 T. 3 T. T yang pertama teringin, T yang kedua tapi, T yang ketiga takut. Teringin tapi takut. Teringin apa tu Ustaz? Ya Yahya, teringin apa ya Allah? Teringin Ustaz. Teringin nak tanya Ustaz bawa borang ke tak bawa malam ni. Tapi bila mana jeling belah kiri, ya Allah, mata dia besar Ustaz. Takut saya, tak jadi saya nak tanya borang. Teringin tapi takut. Ni cerita Abang Haji lah, teringin tapi takut. Bukan. 3 T ni, T yang pertama tanah. Kenapa tanah? Kerana kejadian Nabi Adam AS daripada segumpal tanah. T yang kedua tanah juga. Kenapa? Sekarang ini kita semua berada di atas dunia ini, di atas tanah ini. Dan percayalah, T yang ketiga tanah juga. Kenapa? Pasti. Dan pasti yakin suatu hari nanti kita akan balik kepada tanah juga. Bila? Wallahu a'lam. Saya pun tidak tahu, kita semua pun tidak tahu. Oleh itu, di atas tanah yang kedua inilah, buatlah fastabiqul khairat. Buatlah amal soleh dengan sebanyak yang mungkin. Buatlah amal soleh dengan sebaik, sekualiti yang mungkin. Buatlah banyak-banyak. Kenapa? Kerana dunia ini sebagai apa? Mazra'atil akhirah. Ladang untuk kita bercucuk tanam. Penat kita, kan? Saya tengok muka-muka depan saya ni penat, ya Allah. Penat basuh ayam tadi, penat tadi kejual kambing, kan? Penat rewang, penat ibadah. Ni. Tapi biar, saya kata biar penat kita itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syurga. Kenapa? Syurga itu sangat-sangat mahal. Syurga itu sangat-sangat mahal dan kita perlu mujahadah. Oleh itu, ruang peluang yang Allah berikan kepada kita, ini depan saya ni west tuwek ni, jangan malu lagi, jangan segan lagi, pergi belajar. Yang boleh baca,
Yang boleh mengaji, teruskan mengaji. Yang mungkin di sini tergolong dalam kumpulan yang kedua tadi, yang tergagap, yang payah, yang lambat tadi, pergi kelas orang dewasa, pergi kelas mengaji, pergi kelas fardu ain. Kalau tak nak dipanjang-panjangkan cerita di kubur sana, di mahsyar sana, ingatlah pesan-pesan Nabi tadi yang baik. Kan sayang Nabi, cinta Nabi, kita pun amalkan sunnah Nabi. Hadirin hadirat mati Allah sekalian, jadikan hadis tadi sebagai apa? Motivasi, penguat, pendorong, semangat. Kan jangan pula kita tu biasa lepas kita dah dengar pengumuman daripada pengisytiharan Mohon Besar Raja-Raja mengisytiharkan esok hari raya, kita pun dah siap-siap naikkan Quran di atas almari kita. Allahu Akbar. Habis tu bila nak mengaji, tunggu sekejap. Kesian Quran kita dah berabuk atas tu. Yang mana kita ini jadikan hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfun min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Ini sebagai apa? Ganjaran, fadilat, kelebihan-kelebihan bila mana kita mengaji, bila mana kita baca Quran, bila mana kita sebut satu huruf, Allah akan gandakan menjadi 10 kebaikan, 10 hasanah. Banyak tu 10. Sebut alif, lam, mim, Allah beri 30. Ni ada soalan ni. Dalam basmalah, apa itu basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa huruf hijaiyah dalam basmalah? Ya Allah Ustaz, aku kok dah 60 tahun tak pernah kira Ustaz, ada berapa? Berapa huruf hijaiyah dalam basmalah tu? Adik-adik ada nak jawab? Sini Ustaz bagi hadiah nanti. Ada berapa huruf hijaiyah dalam basmalah? Ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha. Alif, lam, ra, ha, mim, nun. Alif, lam, ra, ha, ya, mim. Berapa? Berapa? 19. Alhamdulillah. Siapa nama abang? Muhammad Nur Alon. Alhamdulillah. Ada berapa 19 huruf hijaiyah? Ibu-ibu ada yang nak lawan abang tu? Ustaz, saya kira-kira macam ada 50 lah Ustaz. Wah. Kan? Kalau tak ada, kita kira sama-sama. Ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha. Alif, lam, ra, ha, mim, nun. Alif, lam, ra, ha, ya, mim. Berapa? 19. Okey. Nanti kalau lihat ada yang bersabdu, yang bertasydid tu yang berulang 2 kali, nanti ditambahlah. Tapi kita lihat di situ ada 19 huruf hijaiyah. Kita sebut 19 kan, bismillahirrahmanirrahim itu Allah, maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita apa? 190 hasanah kebaikan. Jangan malas-malas, mengajilah. Teruskan baca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Selain kita nak syafaat Nabi, Al-Quran pun akan menjadi syafaat kepada siapa yang membacanya. Sahabatnya yang selalu dekat dengan Al-Quran, yang selalu amalkan apa yang diajarkan
dalam Al-Quran, selalu baca Quran, kita akan dapat syafaat Al-Quran kelak. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, dalam kehidupan seharian kita ini, kita tidak terlepas daripada apa? Mendapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita ini sangat-sangat banyak, tidak terhingga, tidak ternilai, tidak terkira. Cuba kita senaraikan daripada celik je mata bangun pagi tadi sampai nanti nak tidur semula tu, kita senaraikan. Percayalah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu kira-kira nikmat Allah, hitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak ternilai, tidak terkira, tidak terhitung banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Contoh malam ni, nikmat apa? Kita dapat berkasih sayang, kita dapat bersilaturahmi, berkenal-kenal, kita dapat alhamdulillah makan secara berjemaah dalam dulang, dalam talab. Kita dapat bersama suami, isteri, anak-anak kita dengan pemimpin masyarakat kita di dalam satu majlis ilmu. Allahu Akbar. Nanti kita balik, kita tidur, nikmat itu pun Allah akan, nikmat apa? Kita masih dapat bernafas, kita masih lagi kan dapat berdenyut jantung kita, kita saliran darah kita, itu semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh itu, qulil hamdulillah daiman, selalulah kita ucapkan apa? Kalimah hamdalah. Ayah-ayah di depan saya ni contoh, kalau dulu ini kita mungkin jauh dengan masjid, jauh dengan surau, dengan solat, jauh dengan Al-Quran, jauh dengan masyarakat. Apa kata pada malam ini kita cuba berubah? Dah dengar hadis tentang Al-Quran itu, kita cuba dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Ya, dulu mungkin waktu sekolah kita mengaji, kita membaca, tapi dah meningkat dewasa, dah bekerjaya, dah berkeluarga, mungkin kita jauh dengan Al-Quran. Tapi bila mana Allah dah ketuk pintu hati kita ni untuk berubah, kita cubalah buat perubahan yang sebaiknya. Kerana apa? Kita tak tahu bila Allah akan jemput kita. Antara orang yang beriman, antara orang yang beruntung siapa? Dia ingat mati, dan yang paling beruntung, dia buat persediaan sebelum nak mati, sebelum nak meninggal dunia. Buat persediaan. Nak buat persediaan apa? Ni, perbaiki diri kita. Tu aku yang dulu. Aku yang dulu tu memang suka pergi masuk hutan berminggu-minggu, pikat burung, tembak rusa, kan, pergi kahang, pergi nita sana, pergi meresing, cari ikan, kan, berhari-hari tak balik, sampai kadang-kadang lupa dengan Allah, lupa nak solat, lupa nak mengaji. Tapi tak semua, mungkin boleh jadikan pengajaran. Mungkin kita yang dulu sibuk kerja harta, sampai kita ni jauh dengan masyarakat, kita jauh dengan rumah Allah. Mungkin kita ini sibuknya masa muda tu, sibuk nak kejar pangkat kedudukan, sampai kita ini sanggup bergaduh, sanggup buang masyarakat, buang keluarga. Itu tak apalah, itu aku yang dulu. Moga-moga kita ini sekarang ini dapat muhasabah diri kita, kita dapat perbaiki diri kita. Kerana apa? Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jemput kita dalam keadaan Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Moga-moga Allah jemput kita dalam keadaan apa? Kita sedang berbaik sangka dengan Allah, kita sedang bersilaturahmi, sedang berkasih sayang dengan suami, isteri, anak-anak, dengan masyarakat, sedang perbaiki solat kita, sedang perbaiki ngaji kita, sedang perbaiki hubungan kita dengan
jiran sebelah rumah kita. Moga-moga bukan dalam keadaan apa kita ni sedang bermaksiat. Kita ni sedang apa? Sedang tengah pilih nombor mana yang naik agaknya ni. Takut-takut baru nak melangkah keluar pintu pintu pagar kedai Toto tu kena segah dengan penguasa, terkujat, mati kat situ. Na'udzubillahi min zalik. Bukan dalam keadaan apa kita ni sedang bergaduh dengan jiran sebelah rumah kita. Allah, kita ni sedang apa? Sedang mengata, sedang membawang. Kan makcik tu ya Allah tudung dia sama dengan ropol-ropol apa ni kemah ni, sedang mengata orang. Kan kadang-kadang pergi kerja kahwin kan, ya Allah pengantin tu tak ada baju lain tu, macam warna apa, langsir, meja, ropol semua dekat tudung pengantin tu. Allahu Akbar. Kan Allahu Akbar, batuk pula kan. Moga-moga kita ni Allah beri ruang, beri peluang untuk kita sentiasa muhasabah diri kita. Itu yang kita nak. Allah beri kita ruang, Allah beri kita peluang. Rebutlah beberapa perkara itu supaya bila mana kita balik bertemu Allah dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang kita ni dah bersedia, bukan dalam keadaan seburuk-buruk keadaan. Na'udzubillahi min zalik. Kerana apa? Percayalah, di dalam kubur sana ramai yang merayu-rayu, meminta-minta, menangis, merintih, ya Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Percayalah kalau Allah zahirkan telinga kita, ya Allah, sebahagiannya mungkin yang masih hidupnya beribadah, melakukan amal soleh, ikut sunnah Nabi, alhamdulillah, insya-Allah natijahnya yang baik. Contoh yang di dunia mereka ini alpa, lalai, lega, takut-takut kan, di dalam sana mereka ini merayu, merintih, meminta-minta, ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kan kami telah melihat, ya Allah, wasami'na, kami telah mendengar, ya Allah. Ni orang yang di dalam kubur sana, mungkin sewaktu hayatnya mereka ini jauh dengan Allah, tak beribadah, bermaksiat, na'udzubillahi min zalik. Di dalam kubur sana mereka itu merayu, diperlihatkan azab sangat pedih, diperdengarkan jiran sebelah kubur mereka dipukul, dipalu. Farji'na, maka kembalikan kami, ya Allah, pulangkan kami, ya Allah, ke mana? Inilah tempat yang kita duduk sekarang ni, di atas tanah yang kedua ini. Di sinilah mereka di dalam kubur sana merayu, merintih, meminta seperti kita ini, nak dihidupkan kembali. Tapi percayalah, rintihan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu ruang peluang yang Allah berikan kepada kita, teruskan beribadah, teruskan beramal soleh, teruskan berkasih sayang di antara masyarakat kita. Biasalah dalam masyarakat kan, kalau untuk penghulunya nak uruskan mukim 6 ni, ya Allah, kan cukup mujahadah. Yang pak naibnya, yang pengurusi masjidnya, yang kita sebagai ayah, ketua keluarga ni pun nak uruskan isteri yang baru seorang tu dengan anak-anak yang 7-8 orang tu, ya Allah, pun mujahadah. Tapi percayalah,
Bila mana kita sentiasa bersabar, bila mana kita sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita redha atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah percayalah natijahnya yang baik untuk kita nanti. Ini untuk masyarakat di hadapan saya ini, hidup bermasyarakat kita ini sabarnya kena tinggi. Ya Allah, sabarnya kena tinggi. Kita ni bukan apa, baru beli kereta X70 contoh, kan? Saking sayangnya nanti balik daripada masjid sampai rumah, tayarnya dibalut semula dengan plastik. Allah sayang kereta baru dia, kan? Jiran sebelah tu beli ayam, kan? Ayam esok pagi naik atas kereta baru kita. Allah, dicakar-cakarnya kereta kita. Tak cukup dengan cakar, ditaji sekali. Tak cukup taji, dibagi hadiah sebunjut lagi, siap berair tu. Allah, marahnya kita dengan ayam tu, kan? Jiran tu sebelah kita dah 30 tahun dah kenal dia. Kerana ayam seekor ni, hidup berjiran ni, hidup bermasyarakat. Kerana ayam seekor, hubungan dah 30 tahun tu, kita pergi rumah dia, kita marah dia cukup-cukup, kan? Kita pam betul-betul, maki hamun, kerana ayam seekor. 30 tahun yang kita kenal dia, habis gitu je. Allahu Akbar. Patutnya yang kita korbankan apa? Ayam, bukan hubungan tu, kan? Ditakdirkan esok bukan ayam naik atas kereta kita, kerbau, kan? Di tepi-tepi beteng tu rasa banyak orang bela lembu kerbau sini, kan? Yang patut dikorbankan itu bukan hubungan, bukan silaturahmi yang dah 30 tahun kita kenal dia. Tak apalah, sama-sama ni tak nak berubah. Dah 3 bulan kita tak bertegur dengan jiran sebelah tu, Cik Tipah. Tak apalah Cik Tipah, saya ni mengalah. Mengalah, jangan cakap mengalah kosong. Kita bawa lah hadiah, bawa lah mangkuk tepin, isilah hadiah dalam tu, kan? Pergi rumah Cik Tipah, saya ni minta maaf. Mungkin ayam Cik Tipah tu tak salah, mungkin saya ni yang salah. Kenapa? Buat garaj sebelah reban ayam Cik Tipah. Ataupun pemaju kontraktor tu yang salah, buat garaj kereta sebelah rumah dia. Saya ni yang salah, kita minta maaf. Yalah, dia tak nak mengalah, biar kita yang mengalah. Sayang dengan hubungan itu. Ni Cik Tipah sambil minta maaf, ini ada hadiah. Hadiah untuk Cik Tipah. Alhamdulillah, dah berbaik dah hubungan kita dengan jiran sebelah rumah kita. Selang seminggu, Cik Tipah pergi rumah kita. Cik Melah, saya ni dah seminggu, subuhnya terlajak pukul 8 baru bangun. Biasa ayam jaguh tolong kejut berkokok. Ini ya Allah, dah seminggu dah tak dengar ayam jaguh saya berkokok. Cik Melah ada nampak tak ayam saya? Mulalah Cik Tipah dah lupa ke mangkuk tepin yang Cik Tipah belum pulang tu, dalam tu kan ada ayam jaguh saya dah siap engkong. Itulah ayam Cik Tipah sebenarnya. Allah, kan? Mungkin daripada 3 bulan bergaduh tu, bergaduhlah sampai mati agaknya. Contoh, kan ibu-ibu, ayah-ayah ni lah semua depan saya ni. Kita ni bukan hidup seorang-seorang, kita bermasyarakat. Nabi pesan pada kita, kita ni selalu doa mendoakan dalam Fatihah kita. Walaupun kita sembahyang seorang diri tu, sembahyang seorang-seorang, lafaz kita bukan ihdini, berilah aku petunjuk ya Allah. Tidak.
Kita berdoa apa? Ihdina, berilah kami. Walaupun sembahyangnya seorang diri, lafaznya bukan untuk seorang, doanya untuk semualah. Ya, walaupun kita yang solat, yang lain mungkin belum solat lagi, tapi kita hari-hari doa mendoakan inilah masyarakat kita. Oleh itu, bila mana kita ini sayang Nabi, cinta Nabi, rindu Nabi, dan Nabi pun banyak berpesan kepada kita supaya apa? Sayang menyayangi, kasih mengasihi. Ini lagilah dengan masyarakat jiran tetangga kita. Setakat ni saya percaya, alhamdulillah, kampung ni nampak pakatannya guyup, kan? Orang Melayu tahu guyup, kesatuan hati itulah guyup, mesra, kasih sayangnya nampak, alhamdulillah. Kan mungkin ada yang bahagian kemah, ada yang bahagian susun kerusi, ada bahagian ini yang jaga jalan, yang bunga mangga, ini guyup, berkasih sayang. Kita ni bergotong royong. Kita ni dalam masyarakat, ingat, kita ni bukan duduk seorang diri. Bukan nanti ada orang meninggal dunia, dia seorang-seorang uruskan jenazah dia. Tak ada. Kita bantu dia. Ni bermasyarakat, kifayah, fardu kifayah kita. Tak adalah kita dengar penduduk kawasan Bindu masuk dalam metro, seorang-seorang uruskan jenazah. Dia dah meninggal kat rumah, seorang-seorang dia golek masuk bilik air sendiri, mandi pakai shower pula tu, volume 4. Dia nak panas sikit jenazah dia. Dah selesai mandi sendiri, dia golek masuk dalam bilik, duduk atas katil, atas kain kapan. Dia golek, alhamdulillah, jadi bunjuk gula-gula, cantik pula tu. Dah siap kapan, golek, pergi masjid sendiri-sendiri. Tak ada orang nak sembahyangkan. Pak Imam pun pandai, kan? Dulu suruh sembahyang belakang imam, tak nak. Ni dah nak sembahyang depan imam, jangan sembahyang depan imam, kan? Tu jenazah, kan, sembahyang depan imam. Kita ni sembahyang belakang imam, kan, dengan jemaah lain. Kan dia dah sembahyang, dah baring, sembahyangkan diri dia sendiri. Dia golek, pergi ke tanah perkuburan sana. Kenapa? Ni tak ada jemaah nak uruskan, tak ada masyarakat nak uruskan. Dan saya tak percaya kat sini, insya-Allah semua sayang dengan jiran dia, sayang dengan masyarakat dia. Kan kita ni tolong menolong, bantu membantu, doa mendoakan. Oleh itu, apa perkara-perkara yang kita kongsikan pada malam ini, jadikan ianya sebagai satu perkara dapat memberi semangat, kekuatan, motivasi dalam diri kita untuk apa? Selalu mencintai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam kita nampak yang pakai maflah Palestin tu, kita teringat, oh, sahabat kita di Palestin sana sedang diuji. Ya, kita alhamdulillah di sini dapat makan dalam talam, dapat duduk di atas kerusi empuk. Ujian pula mereka di sana. Ada yang dah meninggal suami, isteri, anak-anak. Ada anak-anak yang yatim piatu. Tapi mereka itu percaya, yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, yang mana, kan, mereka yang syahid itu sangat-sangat yakin, pasti dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Di syurga sana tempatnya. Amin. Allahumma amin. Kita yang di sini kalau mampu untuk apa? Kita sumbangkan tadi. Saya nampak tadi ada tabung Palestin bergerak. Kita mampu dari segi keuangan, kita sumbang keuangan. Mungkin
Kita mampu apa? Ada kumpul-kumpul barang. Ni nak bagi pakaian, apa, barang-barang keperluan asas untuk saudara seislam kita di Palestin sana. Kita pun menyumbang. Ataupun saya ingat lagi dulu masa pak cik saya, seorang askar, hantar ke Bosnia sana, diminta nenek saya masakkan tempe sambal. Kan berbulan-bulan di Bosnia sana. Kalau kita mampu yang itu, beli bilis 1 tan, goreng 1 kampung, buat sambal bilis, hantar pada tentera kita di Lebanon sana, bagi dia semangat makan pedas-pedas. Contoh, ikut kemampuan kita. Mungkin kalau kita ini mampu hanya berdoa sahaja, berdoalah seikhlas hati, semampu kita, sekuat kita, supaya apa? Allah makbulkan doa kita, Allah beri kemenangan pada Palestin, Allah beri kemenangan pada mujahidin yang sedang diuji di sana. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat mati Allah sekalian, itu beberapa perkara yang kita ingin kongsikan pada malam ini. Selain daripada untuk kita berkasih sayang, kita ini doa mendoakan, kita ini berada dalam majlis ilmu, kita ini perlu muhasabah diri kita, perbaiki diri kita sebelum Allah Subhanahu wa taala menjemput kita. Saya nasihatkan diri saya dan diri ayah-ayah di depan saya, bonda-bonda kita semua berada di sini, jangan lupa kita ini pergantungannya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ingat ada beberapa perkara yang perlu kita lakukan. Tanggungjawab kita sebagai seorang suami, sebagai seorang pemimpin masyarakat, sebagai seorang isteri, ada tanggungjawab yang perlu kita lakukan. Dan ingat, setiap pekerjaan kita itu antara sunnahnya, jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum melakukan apa-apa pekerjaan, ataupun sebut nama Allah. Ini pun sunnah juga, yang mudah, yang ringkas dalam kehidupan seharian kita. Sebelum nak apa, ambil kunci motor, nak start motor, baca Bismillah. Sebelum nak masak, Bismillah. Sebelum nak keluar rumah, nak tidur, Bismillahirrahmanirrahim. Itu pergantungan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, peluang yang Allah berikan kepada kita, fastabiqul khairat, buat perkara baik dengan sebanyak yang mungkin, supaya Allah terima amal soleh kita, supaya Allah permudahkan segala urusan kita dalam mendidik isteri, anak-anak dan masyarakat kita. Dan sama-sama kita berdoa semoga kita ini sentiasa diberi peluang untuk muhasabah diri sebelum kita balik bertemu Allah Subhanahu wa taala nanti. Dan kita ini cinta kepada Nabi, sayang kepada Nabi, rindu kepada Nabi. Dan semoga kita semua ini, anak-anak kita, akan balik bertemu Allah dalam keadaan tenang, dalam keadaan senang, dan balik bertemu Allah dan akan dibangkitkan bersama-sama para awliya, para syuhada, para nabi dan rasul, dan bersama-sama insan yang kita cinta, yang kita nak dengar beberapa perkongsian ilmu pada malam ini tentang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita akan bertemu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di syurga sana nanti. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja beberapa perkara yang saya dapat kongsikan pada malam ini, beberapa sunnah yang dapat kita kongsikan pada malam ini. Dan supaya kita dapat amalkan sunnah-sunnah yang ringkas itu, ingat, Al-Quran, teruskan baca Quran yang bagi boleh mereka yang membacanya, dan teruskan belajar membaca Al-Quran bagi mereka yang mungkin masih lagi tergagap-gagap, merangkak-rangkak. Teruskan mengaji supaya kita ini mendapat syafaat Al-Quran dan kita ini mendapat kebaikan daripada amalan-amalan soleh kita. Amin Allahumma amin.
Maaf daripada saya sekiranya terkasar bahasa, tersilap bicara. Apa yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kurang baik itu datangnya atas kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.